Buat kali pertama sejak kali terakhir pada 2008, Liga Super Malaysia kembali ke Brunei menerusi Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club ataupun DPMM, dan halangan pertama mereka di tempat sendiri dalam aksi yang ketiga mereka di Liga Super musim ini adalah Terengganu. Kita menyaksikan semula Liga Super di Brunei. Jadi bagaimana vibe itu apabila bola sepak itu kembali di Brunei ataupun Liga Super atau Liga Malaysia berada di Brunei. Ya, Aiman, kita serumpun. Jadi percubaan pertama dan terus membawa kepada gol pertama. Nah, itu datangnya dari Kareka dalam masa hanya 11 saat. ya, tanpa tidak disangka, Aiman baru saja menanya saya soalan dan pasukan Terengganu memulakan pergerakan dengan memberi tekanan di kawasan hadapan, dan kita boleh lihat pemain ini ada peluang dan pergi ke kawasan hadapan apabila menangi bola di kawasan pertahanan pasukan Brunei. Fairul Zakaria, sentuhan yang ingin dilakukan juga secara akrobatik. Tommy Mawat, agak berbahaya. Dan ada peluang untuk gerakan balas. Yan Mabella, ada Akhia bersama dengannya. Dan Akhia Rashid melepasi penjaga gol, tetapi adanya sentuhan bertahan di hadapan Tutasinov. Yan Mabella maukannya, Naumovski di situ dan Tutasinov. Dua gol dalam suku jam yang pertama. Keadaan kelam kabut diambil kesempatan oleh Nurilo Tutasinov. Ya, memang jaringan ini pasukan Terengganu bijak mengambil kesempatan setelah mereka hilang bola pasukan DPPM, dan satu gerakan counter attack yang baik bermula daripada Boace, dan dia nampak Akia membuat larian di kawasan tepi, membuat crossing kepada Akia, dan ada percubaan daripada Akia, dan ada second chance yang diperoleh oleh Nurilo, dan membuat percubaan kaki kanan yang cukup baik untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan Terengganu. Adalah cahan gerakan yang baik. Peluang buat Syafiq Ahmad. Ada Oliveira yang mengantar semula. Diego Landis di hadapan. Dan Syafiq Ahmad dan Oliveira. Boace. Miguel Oliveira cuba mendapatkan Prosper Boace, tapi tekanan sudah mula dilipat gandakan oleh DPMM. Sepakan percuma. Tak melepasi pemain pertama, dan mungkin boleh membawa kepada gerakan balas. Bukan hantaran baik untuk mencari Yan Mabella. Mabella dengan potongan dan dinafikan oleh Christian Naumovski. Dia tidak menggunakan Akhia kali ini, dan penjaga gol menjadi penghalang kepada kemungkinan jaringan ketiga Terengganu. Mungkin Syafiq Ahmad boleh lebih cepat ataupun lebih kerap untuk pergi naik di kawasan depan untuk memastikan ramai pemain di kawasan itu. Percubaan pertama yang terus saja dinafikan oleh Suhaimi Hussein di babak kedua. Hantaran menarik mendapatkan Syafiq Ahmad. Nah, ini peluangnya, namanya meninggi. Walaupun sudut tampak tidak menyebelahinya, dan mungkin dapat melihat di mana kedudukan Syafiq Ahmad yang berada di kawasan belakang, dan bola betul sampai di kawasan Syafiq Ahmad. Ada tandukan, cuba membuat tandukan yang pertama, tetapi biasan di depan beliau, dan dengan pantas quick thinking Syafiq Ahmad dapat pergi ke kawasan bola untuk membuat percubaan menggunakan kaki kiri. Najib Tarif juga akan dibawa masuk. Jersey nombor 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Mereka maukan handball. Coach mengeluarkannya pantas. Yang ini. Kerana nampak seolah-olah ada sedikit pelukan. Betul. Tadi keputusan sudah pun dibuat oleh Abang Azharuddin. Sepakan penalti. Kesalahan dari Prosper Boace.
Dan Christian Naumovski terpaksa berhadapan dengan sepakan penalti buat kali ketiga dalam 4 perlawanan pertama. Terengganu memperoleh sepakan 12 ela yang akan diambil oleh Kareka untuk 3-0. Nah, itu mungkin akan memadamkan api semangat untuk kebangkitan di PMM yang datangnya dari Kareka. Ya, dengan berkelebihan 2 jaringan, bermakna sepakan penalti ini tidak mendapatkan tekanan yang cukup tinggi untuk Kareka untuk mendapatkan jaringan, dan kita boleh lihat dengan mudah beliau membuat sepakan rendah. Peluang untuk gerakkan balas buat di PMM sambil Syahmi Zamri akan dibawa masuk sebentar saja lagi oleh Terengganu, dan itu akan menjadi pertukaran terakhir dalam perlawanan ini untuk mereka. Yang Mabela lebih pantas melepasi penjaga gol, dan akhirnya Yan Mabela juga berada dalam senarai penjaring. Beliau menantikan peluangnya, beberapa peluang untuknya, dan akhirnya Yan Mabela menyudahkan untuk ada juga jaringan untuk pemain ini. Ya, Aiman, hantaran lolos yang cukup sempurna daripada pemain yang berada di kawasan tengah. Dan kalau kita lihat balik cara larian Mabela yang cukup baik dengan mengadakan ruang di kawasan tengah, dan apabila bola itu pergi di kawasan hadapan, ya, kita boleh lihat dia berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gol dan hanya mencuit menggunakan kaki kiri untuk menewaskan penjaga gol. Alif, satu antara rendah, Syahmi Zamri. Dan 5 bintang untuk Terengganu di Brunei. Syahmi Zamri juga memasuki partinya. Dan Terengganu ada 10 jaringan dalam saingan Liga Super setelah hanya 3 perlawanan. Ya, jaringan Syahmi Zamri ini pelengkap kepada kebangkitan di atas kekalahan tempoh hari untuk memastikan pasukan Terengganu on point sentiasa dalam perlawanan ini. Dan ini satu gerakan yang baik bermula di kawasan tepi, ada pergelutan di kawasan di mana kedudukan Syahmi, dan ada tampanan pertama yang baik juga daripada Syahmi untuk memastikan dia ada peluang dan juga ruang untuk membuat percubaan ke arah pintu gol untuk mendapatkan jaringan yang kelima untuk pasukan Terengganu. Aswan Ali Rahman, dia jatuh dengan Syafiq Ahmad. Sentuhannya pula sedikit menyerong perantaran lintang yang mereka gunakan. Masih lagi belum ada rezekinya Abang Azharuddin. Nah, itu adalah whistle panjang dengan Terengganu mengamuk di Brunei. 5 jaringan tamat aksi di Stadium Negara Sanabokia. Di PMM 0, Terengganu 5.